Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. So pagi ni Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk kita tengok ke mana ke arah pergerakan market. So guys, pagi ni Zul akan buat review secara keseluruhan apa yang dah berlaku di market. So expected ada beberapa menarik yang berlaku hari Jumaat semalam, macam Zul expectedkan yang kita perlu berlaku untuk hari Jumaat untuk kita secara psikologi yang dalam price market ataupun dalam chart itu kita expected untuk kiranya berlaku semalam hari Jumaat itu expected untuk minggu depan more bullish atau more kata signal untuk melakukan kenaikan. So hari ni hari Sabtu dan expected untuk hari Minggu satu Ahad tak berlaku sebarang pergerakan macam biasa. Kalau siapa dah dengan judul kita ada sebab kenapa kita tak nak berlaku pergerakan yang dasi hari Sabtu Ahad, kita nak sideways sebab apa kita tak nak berlakukan gap. So kalau siapa yang masih tak tahu gap ataupun nak tahu time gap tu, tulis ruang komen dan nanti kita baca next review nanti Zul akan terangkan gap untuk anda. Sekarang kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku untuk tempoh 24 hours semalam itu hari Jumaat. So untuk di total market kita tengok macam mana. Total market berada di 2.66. So kita recovery untuk weekly punya. Itu kan awal minggu tu hari Isnin kita ada 2.6. Kemudian hari Rabu Khamis kita drop sampai 24. Nah hari Jumaat kita 2.6 balik tu untuk pagi ni. Hari Sabtu kita berada di 2.66. So mostly untuk minggu ni, sorry, untuk hari ni Sabtu dan Ahad boleh kita akan berada di around 2.6 je. Kemudian kita tengok semalam total market meningkat 2.6 kalau ikutkan dalam percentage berapa? Percentage 3.13%. So berlaku peningkatan, meaning kita akan tengok harga coin akan melakukan peningkatan. So peningkatan mana? Dua expected semua dah berlaku, BTC dan juga altcoin. Kemudian tengok volume juga meningkat 1.3, tapi so expected more untuk volume ni. Kalau ikutkan dalam percentage dia drop 24%. So kalau ikutkan ni 1373 61372, so meaning dia drop sikit punya. Especially kalau ikutkan semalam tu rasa dalam 144, tu tak pasti, tapi kalau ikutkan data yang kita ada ni 133 24 tu meaning kita ada decrease volume. So normal kalau hari Sabtu dah Ahad anda akan tengok probably apa yang berlaku untuk mungkin kita review next review. Sebab apa malam ni pun sama, tak ada review juga. Tu hanya sempat buat pagi je sebab apa Zul kerja. So macam lah alhamdulillah kerja ni, so kata pamai lah, memang tak sempat lah. Sebab apa Zul pun jenis kerja yang shift tu, untuk shift malam memang tu tak sempat untuk buat dua video. Tapi kalau Zul kerja pagi, Zul sempat buat pagi dan balik kerja kalau shift pagi lah. Kalau shift pagi tu boleh lah Zul buat pagi kemudian malam. Kalau macam hari ni kata 3 hari ni direct untuk kerja noon tu, meaning tak sempat lah untuk buat yang bermalam. Apa kalau Zul balik pun memang tak sempat. Zul balik dah pukul 11.10. So anda nak tengok review tu pukul 1, pukul 12, pukul 1 tu tak sempat lah. So better je buat hanya pagi saja. So untuk di volume, so tadu di Riga, so 24% decrease. Kita tengok BTC dominant. So BTC pun dan apa yang cakap BTC mungkin zoom in sikit. So BTC berada di 44.2% dan Ethereum 19.6. So meaning kita tengok kenaikan semalam more ke dalam altcoin ataupun kita Ethereum meningkat dengan drastik. Expected Ethereum dan juga kata macam lah, Ethereum ni adalah king of altcoin. So disebabkan king of altcoin sebab aku kata raja altcoin. So Ethereum naik, so meaning kita altcoin lain juga naik lah. Ke Bitcoin ni aku kata king of crypto lah, meaning aku kata raja semua coin. So bila tengok BTC, nanti kita tengok BTC dominant chart, dua expected kita memang ada turun perempat. So apa yang dua expected akan berlaku, total market meningkat, BTC drop, tu expected akan berlaku huge pump untuk altcoin. So apa yang dah berlaku, apa yang kita expectkan dah pun berlaku. Nanti kita akan tengok lagi apakah akan berlaku next. So untuk harga semasa, kita tengok dulu harga semasa untuk pagi ni di kripto. So Bitcoin berada di 62.3, so berlaku peningkatan 2.54, tapi tak banyak lah. Sebab apa cakap, total market dropping. So yang naik tu Ethereum, so mesti kita akan tengok Ethereum naik melakukan banyak. So Ethereum untuk semalam breakout kita punya all time high di 4.373. So now untuk pagi ni kita berada 44. Ini adalah all time high baru. Nanti kita tengok chart adakah akan ada lagi ada kat mana price sampai target price. Tapi kalau siapa yang join punya Discord malam, dia punya join membership, dia ada share malam, dia balik kerja malam, dia ada share juga di Discord kat mana dia punya price target. Dia expected 4.6.5 dan dalam kita bulan 11 dia ada expected untuk sampai 6k untuk Ethereum.
Kemudian di Binance kita tengok melakukan peningkatan nasib 7% ke 523. So Binance hanya bercakap kita ada major resistance di kawasan 500 ke 500. So nanti kita pergi ke chart lah, senang untuk nanti nanti. So mostly kita almost break kita punya major support tu seperti dalam 580 atau 530. Nanti kita tengok di chart macam mana untuk confirmation. So good pump untuk Binance. Kemudian di Cardano still lagi hanya 0.61 je, around $2 lagi. Solana melakukan peningkatan 2% daripada 180 naik balik 200. Kemudian lain-lain aku kata Polkadot 4%, Shiba Inu still lagi 12%, 13% daripada kuartal 0.0009 drop sampai 0.06. Tu seperti Shiba Inu dah buat lower low dan kenaikan ini juga hanya nampak sebagai higher high. So mini pergerakan higher high, lower low, higher low akan seperti another lower low. So seperti dia akan drop more ke bawah. So itu yang berlaku dalam market. So turunan 6%. So mostly juga semua coin melakukan peningkatan, tapi more kita tengok untuk semalam ke dalam all Ethereum dan juga Binance juga effect yang banyak lah untuk kenaikan semalam. So nanti kita akan chart. So guys, Lego kita pergi ke chart. Sebelum chart, dua ini ada request semalam, ada yang tanya pasal baby Doge. Kemudian ada Watch Inch tu pernah review untuk Bitcoin Standard, kemudian Trust Wallet. So nanti tu akan buatkan review. So sebelum tu review dulu, tu nak berterima kasih dulu sebab apa semalam Jus check Zul ada nampak new membership yang join dia punya group acara support channel tu sebagai membership. Kemudian dia akan join membership dengan support channel tu dengan join membership. So Muhammad Ashraf dan Muhammad Reda, so thank you for joining dia punya membership. So ada yang tanya tu macam mana nak join membership ni. So membership ni senang je, anda pergi ke tu punya channel, kemudian anda akan cari button join. So button join ni kalau kat komputer anda tengoklah seperti akan berada di button subscriber, ataupun di kalau phone anda seperti di kawasan around dia punya kata nama lah. So antara atasan ni bertanya button join, tekan satu button join, kemudian isi borang, kemudian kata proceed apa yang perlu buat. Kemudian anda buka balik kat sini, make sure anda cari ada home, ada video, ada playlist, ada community, akan anda nampak membership. So anda klik saja membership ni, dalam itu akan ada link untuk anda ke Discord Zul. So apa yang tu akan dapat Discord Zul, tu akan share lah selepas tu review. Kadang-kadang tu anda nampak ada perubahan, ada ataupun anda nak tanya apa-apa dalam tu, anda tanya, dan bila tu buka Discord ni, tu baca, and tu akan reply untuk anda. So lah itu yang kata. And then macam cakap lah, kalau tu free memang tu akan buat live di YouTube untuk dia punya membership. So guys, let's go, tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke chart. So pertama kali kita akan pergi ke total market dulu. Ada confirmation yang penting untuk kita share. So macam pagi semalam untuk share, kita perlu break satu trend line ini untuk expected kita dah, and then break ini meaning kita break trend line, break juga minor resistance. So expected kita akan sampai di 2.8 kita ada Fibonacci target iaitu 1.6 minor, ada major target iaitu 1.2, kemudian kita ada line ni. So postly kita akan expect akan berlaku 2.8, kemudian postly kita akan berlaku sedikit rejection sebelum dia breakout. So itu yang kita nak. Sekiranya total market berjaya breakout trend line ni, meaning kita breakout bearish pattern. So bullish break pattern bearish. So meaning kita ada momentum bullish yang kuat untuk more ke atas. Juga tu ada expected untuk sampai di 3.3 trilion. So itu yang sebenarnya lah. Kalau total market meningkat, so expected harga kripto juga akan melakukan peningkatan. So coin yang mana melakukan peningkatan? So gold coin akan meningkat, Bitcoin akan meningkat, all coin yang bagus juga akan terus melakukan peningkatan. So untuk di 4 hours kita dah ada confirmation untuk breakout, and then kita breakout minor resistance dan juga trend line. So now kita apa expected untuk hari Sabtu Ahad ni. Okey, yang ni dia akan buat macam ni. Baik, kita dah sampai pun dekat sini. So yang ni kita dah perlu delete. Kemudian yang ni pun kita, ini dia akan tunjuk je. So untuk ini apa yang kita expected untuk hari Sabtu Ahad ni, kita hanya quarter meaning kita volume yang kurang. So meaning tak ada aktif pembelian buy dan sell. So kita akan expected hanya buat sideway untuk hari ni, untuk 2 hari ni. So hari 29 tu dah ni 30 sampailah 31. So 31 ni bulan 11 ni seperti sampai Ahad ya. Ahad 31 dan Isnin 1 hari bulan. So seperti sampai Ahad ni, sampai bulan ni kita akan seperti baki bulan 10 ni kita seperti hanya buat sideway untuk sini, and then good Friday kita seperti juga kita boleh tarik minor support kat sini, swing low to swing high. Ini kata hanya sekadar untuk praktis saja. Yang ni
So kita akan expected ada minor support kat sini. So apa yang kita boleh andaikan untuk kat manakah dia punya retest. So retest tu supposedly kalau ingin menjadi 1 hour tu nak confirm sikit. Alright, sama ada yang ini atau yang ini. So ambil yang ini. Ini more short term. Tu ni kalau yang more short term, ini more untuk practice, untuk kita practice more untuk sharp entry. So yang ini kita akan ini tunggu juga ini bounce expected Bitcoin juga akan berlaku bounce. So kita lock ni, kita tengok macam mana performance akan berlaku tak. So kita akan fikir 4 hours balik. So apa yang expectedkan kita akan berlaku untuk ni, kita akan retest balik ke bawah. So meaning retest sampai mana, kita ikutkan price ni, possibility untuk hari akan dapat balik 2.63. So 2.63.625926. So drop sikit untuk kita retest sebelum bulan 11 kita akan ada good momentum untuk naik atas journey ke 2.8. So untuk ini itu yang berlaku. Sekiranya satu ni kita akan ada good tracking, good track untuk kita naik lagi ke atas. So itu yang expected akan berlaku. So kita dah sampai kat sini. Nah untuk sekarang kita tunggu untuk retest. So expected untuk hari 2 hari ni, satu hari kita expected akan ada sikit pengurangan untuk retest sebelum kita ada huge pump untuk naik ke atas. So itu total market. So very bullish total market. And expect kalau di data, kalau tengok data di RSI pun, okay, RSI dah berada di atas 50. Macam cakap, bila RSI berada di atas 50, antara 50 dan 80, meaning kita dalam bullish. And then kalau stock RSI pun tengok, stock RSI kat sini dah pun berada di overbought. So meaning kita dah ready untuk turun bawah. So untuk hari Sabtu Ahad ni, kita memang cooling down sikit ke 50. And then stock RSI balik ke oversold. And then untuk bulan 1 kita akan expect good pump untuk di coin. So kata be ready. Sekarang bukanlah kita ready. So macam kita perlukan cooling down ataupun retest sebut untuk resting sebenarnya semua indicator, and barulah kita akan nampak good pump untuk bulan 11. So more bullish untuk bulan 11. Expected untuk sampai 2.8. So dia boleh lagi berlaku sampai 3.3. Apapun kita tengok macam market. Tu, let's go kita pergi ke Bitcoin. Lupa sebelum kita pergi Bitcoin, kita kena pergi dulu nak tengok kat total market tu. Okay, total market tu ni apa? Total market tu adalah total market kata untuk altcoin. So dia tak ada melibatkan Bitcoin. So apa yang berlaku sebelum ni, kita dah breakout dia punya all time high, ataupun kita expected kat sini dah breakout dia punya couple handle, kemudian jatuh balik. Now kita breakout kali kedua. Macam cakap, sekiranya breakout kali kedua tu adalah breakout more solid. So apa yang berlaku kalau kita pergi ke chart daily, dia ada monitor couple handle yang ni, couple handle untuk total market tu. So meaning kita akan nampak huge pump untuk altcoin. So siapa yang monitor ikut zone, dia tahu dah banyak altcoin yang melakukan target macam tu. Matic pun sampai dah $2. Kemudian kita tengok di Koti pun dah regain balik 0.57 daripada drop 48 sen, 47 sen, now dah kata 57 sen, kata increase more 10 sen $. So tengoklah macam banyak altcoin yang sedang melakukan recovery. So itu hanyalah permulaan. Kita hanya expected ada lagi altcoin akan expected sampai 2.25 trilion altcoin sahaja. So meaning kita akan ada lagi huge pump untuk altcoin. Coin yang mana? So expected top 30 akan melakukan kenaikan drastik. So yang kata meme coin kita akan expected more akan dropping lah. Sebab apa? Buyer dan more akan fokus kepada good coin. So itu yang berada di total market. So good ni, total market secara sesuai memang naik. Total market tu juga expected naik. So meaning kita akan huge pump di Bitcoin dan juga di altcoin. So next, perlu kita monitor juga ialah BTC dominant. So BTC dominant untuk daily kita akan pergi 4 hours. So ini yang daily, anda perlu faham Bitcoin sekarang berada ini. So dia ada di major support dan major resistance. So kata untuk sekarang ni macam cakap, kita expected kata total market naik. So expected juga Bitcoin probably akan berlaku huge pump untuk ke atas. So kita dapat break atas 50 ni, kita akan tengok another pump yang macam cakap, ada target at least ke 54%. So tengok itu akan berlaku tidak bergantung kepada performance. So total market kita dah seperti akan melakukan. Kita tengok untuk BTC dominant. Sebab apa penting untuk kita tengok BTC dominant? Ini indicator untuk kita tunjuk sama ada Bitcoin yang akan melakukan kenaikan drastik ataupun altcoin. So untuk bulan 2 minggu, bulan 10 yang last, kita tengok macam mana Bitcoin dominant drop. Tapi kita tengok total market meningkat. Ini kita akan tengok Bitcoin melakukan peningkatan cuma sideways ataupun penurunan. Kemudian kita tengok altcoin melakukan kenaikan drastik. So untuk sekarang apa yang tu tengok di BTC dominant,
kita ada possibility untuk Bitcoin melakukan kenaikan nasib. Macam cakap bulan 10 seperti bulan 11 dua expected untuk Bitcoin berada di 86k ataupun around 72k. So ada dua target tu, tapi semua hopefully kita akan touch kita punya 85k. So untuk Bitcoin, untuk itu berlaku kita perlu total market meningkat dengan drastik. So total market meningkat dengan drastik juga kita perlu juga untuk di BTC dominant meningkat. Ini kita akan tengok Bitcoin akan melakukan kenaikan drastik. So untuk di chart kita tengok ada satu trend line. So trend line ni dah pun berada di kawasan ni. So meaning kita ada di minor support dan minor resistance. So yang ni tu akan aku kata update pergerakan ni. Nak tengok mana resistance yang baru, swing low to swing high. Alright, so still lagi resistance. So meaning sekiranya kita berjaya break kawasan ni and then kita berada di kawasan ni, yang ni kata whatever dalam trend line ni, so kita akan expect sampai. So semalam dah sampai pun 44 macam cakap, untuk expected akan sampai kawasan dua kali kita touch punya. Dua kali kita touch, now expected kata ada good, dia dah menunjukkan ini support. So meaning apa yang berlaku probably boleh berlaku sikit lagi untuk sampai ke 44 ke trend line ni. Kemudian apa yang expected berlaku di BTC dominant, kita akan expected BTC dominant akan bound dengan drastik untuk at least pergi ke 46%. So apa yang akan berlaku bila BTC dominant meningkat and then tengok total market meningkat, BTC dominant juga meningkat, ini bermakna kita akan tengok ada huge pump untuk Bitcoin. Sebab tu jika bulan 11 ni dua expected untuk Bitcoin akan melakukan kenaikan yang drastik. Sama juga di altcoin. So macam lah, bila Bitcoin naik, altcoin juga akan naik. So bila Bitcoin drop, altcoin lain semua juga akan turut drop dengan lebih suffer dengan turut lah. Katakanlah Bitcoin drop. So itu yang tu nampakkan di Bitcoin dan market. So meaning kita ada data untuk tengok bahawa kita dah ada possibility untuk bulan 12, kita ada sedikit cerah lah masa depan kita untuk tengok more bullish. So data untuk bearish memang tak ada. Kita expected more, kata sekarang ni more expected 90% more bullish. Hanya kata 10% tu, 10% kita hanya be cautious dalam market, apa-apa pun boleh berlaku. Tu anda sebagai investor anda tahu anda perlu setiap investment kat mana-mana pun anda investment ada risikonya. Yang penting anda kawal risiko tu, dan aku kata kawal anda modal, juga kawal sekiranya punya emotional. Anda tahu price tu kalau drop, so drop ini kalau bukan drop yang bahaya, hanyalah drop untuk retest, so good buy, ataupun drop yang bahaya kita perlu tahu juga lah drop mana yang drop bahaya. So mungkin nanti bila Zufri tu akan terangkan apa yang condition bearish yang boleh berlaku. Tapi sekarang ni memang data tu memang jauh, so expected tak boleh berlaku. Bukan tak boleh berlaku, boleh berlaku, cuma less percent untuk berlaku. So kita mau expected untuk bullish. So let's go, kita pergi ke BTC, ke chart first main chart kita. Sebelum tu pergi ke request tadi ada baby Doge, 1inch Bitcoin, Trust Wallet. Kemudian barulah tu akan pergi ke lain, Ethereum, BNB semua tu. So first kali kita tengok BTC. So ini BTC, so akan pergi yang di chart untuk chart tu punya leverage ya. So Zul sedang mencari leverage. So untuk ini Zul tunggu ni tapi tak dapat. Tapi net adalah Zul akan tunggu around ni. Macam cakap ni, Zul tunggu retest. Kemudian stop loss juga sama lah, stop loss around bawah ni je untuk ride market ke at least ke 72, take profit. Tengok lagi pattern untuk tengok lagi reversal sikit pattern. Kemudian kita expected lagi buat 87. Itu Zul punya plan untuk leverage. So untuk di Bitcoin secara spot untuk tengok price pergerakan. So Bitcoin dah melakukan sama juga jika kita ada minor resistance dan minor support. Minor support berada di kata major resistance sebelum ni yang buat purple itu, yang mewakili sekarang base. Kita dah breakout, retest. So cakap breakout dan retest inilah yang kita tunggu untuk buy spot. Macam cakap itu di sekiranya price tu sampai di 57, 50 atau 57, 58, good position untuk buy untuk long term untuk spot tu. Hopefully kalau ada siapa yang buy tu, tahniah untuk anda. Nah kita bila journey ni atas. Dan cakap Zul ada monitor juga wish ini untuk expected breakout, dan kita dah pun breakout macam Zul nak untuk hari Jumaat. So sekarang hari Sabtu Ahad, apa yang kita expected sama juga macam total market, kita akan expected ada cooling down untuk retest. So retest ni sama juga macam di total market, kita akan pergi ke 1 hour untuk cari minor low, kata current low, current high. So ini kita dapat current low, current high to previous low, previous high. So kita expected now swing low, so swing high, kita akan cari dia punya minor support. So minor support kita akan dapat kawasan ni. So possibility dia hanya boleh retest kawasan ni sampai 61 untuk minggu ni. So itu yang boleh berlaku. So sepatutnya kalau itu yang berlaku, so akan grab buy jugalah supply pun. Tapi kalau ikutkan sini more macam agak tergantung, tak betul-betul dia retest. So yang ni tu akan tarik second. Kalau kita ambil yang bawah ni more drastic. Kalau yang ni
support. Alright, so yang ni Zul hanya Zul akan maintain je lah. So maintain ni, so now untuk Zul akan expected untuk take leverage whatever price dalam 61.4. So inilah kawasan ni. Tapi pun ini leverage, Zul tak ajar korang, Zul tak recommend korang untuk follow Zul. Sebab apa, walaupun Zul tebut kat sini 61, tapi mungkin petang lagi Zul nampak data yang lain. Sebab apa, kita 1 hour ni data dia selalu berubah. So Zul expected Zul akan possibility tu akan cuba grab untuk at least ambil position kawasan ni, kemudian stop loss tu lebih bawah kawasan ini. So untuk right market at least pergi ke first point take profit 74k, kemudian net kita akan re-entry dan kita akan target ke 87 untuk semua naik ke atas. Itu yang tu tunggukan di chart. So untuk ini sama juga cakap expected Bitcoin akan sikit drop untuk retest, kemudian sampailah hari Isnin minggu depan bulan 11 kita hopefully kita akan ada good bump untuk naik atas. Kalau tu ada tanda dulu. So yang ini juga kalau ikutkan di 4 hours 4 hours patutnya ada satu button. Sekejap, ni kan kat sini. BTC USD. So yang ini, so expected bulan 10-11, mana tu punya date tu. Okay, bila mungkin data bulan 11. So kali ikutkan sini kita ada bulan 11. Okay, 1 November. Alright, ini kita ada 1 November kat sini adalah bulan 11. Kita boleh bulan 11. So kat sini, so apa yang macam expectedkan untuk hari ni sama juga macam total market, kita expected akan berlaku sikit drop untuk retest. So retest sampai mana, kalau aku tarik balik tadi kita dapat sini, dari sini swing low to swing high. So possibility kita boleh drop. Ini yang kata last, kata tak boleh break lah bawah pada ni lah minor support ni. So another minor lagi kita akan expected di 1 hour tadi tu dalam ini. So ni dua ada support, tapi Zul more expected dia macam akan drop. Kata yang ni maknanya more yang ke bawah ni, nanti tu akan zoom in sikit. Alright, sini kita ada possibility untuk price to drop ke kawasan ini, iaitu dalam price dalam lingkungan 61 ataupun more ke bawah sedikit ke dalam kawasan ni, iaitu 60k. Baliklah tu 61 ke 60k. So expected sekali ini berlaku, kita expected breakout retest good position untuk anda. Kalau siapa dah tertinggal untuk 57.96, anda boleh tunggu yang ni untuk buy, untuk expected more naik ke atas. Mencakap dua expected first target kita iaitu di 72, iaitu 1.2% dan kuota price must be di 1.6. So sama ada bulan 11, bulan 12 kata give and time price akan sampai juga 1.6. Bila tak pasti, tapi hopefully kita ada naik sampai 2 expected. Kita ada bulan 12 lah sekiranya total market meningkat dengan drastik. Itu yang tu nampak di Bitcoin. So untuk hari ni ada mungkin cooling down untuk kita retest, sama ada retest di 60 ataupun kita more drop ke bawah untuk expected breakout untuk naik. Dah pun breakout untuk retest dan barulah price akan jernih naik atas. Itu yang tu nampakkan di Bitcoin. So itu yang tu nampakkan. Okay, let's go. Sebelum tu pergi ke lain tu, dan excited nak pergi ke Ethereum ya, sebab Ethereum berlaku kenaikan drastik. So apa kata kita pergi ke Ethereum dulu sebelum tu pergi ke request. So Ethereum apa yang berlaku. So Ethereum dah pun breakout dia punya all time high and expected di 1 hour, di 4 hours dah pun breakout dan retest. So possibility kalau siapa nak masuk kata mencari point breakout, macam ni lah kita nak breakout, dah breakout kita boleh re-entry ataupun tambah lagi modal Ethereum. So ini yang tunggu and expected boleh berlaku kat mana, kita akan expected sampai 48. Sebab apa kat sini tu ada draw minus support. So kat ini boleh berlaku ialah swing, ambil yang ni swing low, swing high to swing low, and then kita akan expected break minus 1.6. So 1.6 kita berada 46. So apa yang lagi boleh berlaku, price sampai 46, kemudian expected price akan retest one bottom retest yang lebih solid. So untuk 4 hours dah retest, untuk kita retest daily naik 46, kemudian kita akan expected berlaku retest. So retest ini ada peluang untuk anda buy. So mungkin siapa yang dah buy kat sini and then dah kuota layan saja, and then berlaku lagi di bawah, anda nak tambah lagi boleh kat sini expected, barulah kita akan expected di 448, kemudian 1.2 di 5k, kemudian expected bulan 11 sampai 6k dalam 1.6 inilah 1.6 di 6k. So itu pun sama ada bulan 11 12, tapi give a time price tu akan sampai. Ini yang tu tengokkan pattern untuk di Ethereum kalau siapa nak buy. So untuk Zul, kalau Zul nak buy expected sekarang Zul akan buy sikit, tapi Zul dah ada, Zul hold saja. So kalau macam tu, kalau Zul nak tambah lagi Ethereum, ini ialah yang Zul tunggukan, iaitu
point breakout untuk 4 hours, yes, 2 akan buy, kemudian dia sekiranya naik 46, kemudian dia retest one more time. Kadang-kadang dia retest, kadang-kadang price terus naik, so kita at least kita dah buy kat sini, kemudian berlaku lagi, and then kemudian ke retest one more time, jika retest kemudian ada opportunity untuk buy, untuk expected naik ke atas. And ni kadang-kadang dia dah breakout, naik, retest sikit je, tak balik sini, kemudian price continues. So at least kita dah ada position buy kat sini. So itu untuk Ethereum. At least apa kalau nak tanya Zul position, kat sini lah. Kalau Zul nak buy, Zul akan buy di kawasan ni. Kemudian sekiranya berlaku 46, drop lagi, jangan panik macam cakap. Kita tahu drop itu drop negatif maupun drop positif, kita tahu naik. And drop inilah drop positif, iaitu untuk re-entry sebelum aku kata test one more time ini sebagai support. And then expected kalau dia tak break up bawah, berjaya hold ni, kita akan naik lagi ke atas. So, itu yang Zul expectkan Ethereum. So good untuk Ethereum secara keseluruhan. Jika Zul ada target untuk dia punya couple handle, so di Ethereum pun ada couple handle dah pun breakout lama. Jika itu breakout dah retest, kita dah journey ke atas. Journey kita adalah untuk pergi ke 6K. Dia punya target untuk di couple handle tu. Give and time saja, bersabar guys. Kalau anda nak take profit ke 6K adalah good position untuk anda take profit, ataupun at least bawa keluar modal. Macam Zul expected more untuk end of the year, expected sampai 13K untuk Ethereum. Itu possibility yang boleh berlaku untuk bulan kali ini. Highest paling boleh pergi ialah dalam 13K untuk Ethereum. So itu yang Zul tengokkan. So please dapat membantu anda untuk cari position di Ethereum. So guys, let's go, kita pergi ke Zul punya subscriber ataupun request daripada Zul di komen, ruangan komen Zul. Pertama kali kita akan pergi ke Baby Dogecoin. Tu cakap di chat, ini adalah kata Baby Dogecoin ni adalah meme coin. So meme coin ni anda perlulah kalau anda nak masuk juga, anda perlu tahu dia punya technical, kemudian make sure anda kaji dia punya, anda alert dengan dia punya fundamental. Aku kata sekiranya rumor lah, aku kata kalau buy ni, kalau buy speculation, kalau ada, kita tengok ada banyak speculation dalam Dogecoin ni, anda kita good entry lah. So now jangan aku kata, kita tengok chart macam mana, technical analysis, fundamental, serahkan kepada anda. Tu hanya terangkan secara technical. So Baby Dogecoin, kita tengok ada mana pancake kena market. So ni kita tengok baby Doge. Kalau kan tu ni ada tak kat chat, kalau ada boleh buat lah. Oh salah pula. Alright, Baby Doge kita ada ni. Baby Doge ni kita ambil kat Pancake Swap, ataupun kita ambil di Uniswap. So ambil di Pancake Crash, BT, Doge, ambil OKEX lah. OKEX tu ni ada data dia. So kita tengok data dia. So ini kita nampakkan so macam mana pergerakan price tu. Kita perlu tengok banyak ni. Dua hanya pergi kat sini je, dua expected yang ni. So apa yang berlaku sekarang, dua expected dia dah pun break dia punya major resistance untuk expected pergi ke 1.6. So expected yang ni kita akan tarik, kita akan resistance, support kita tak perlu risau dah. Last high, last low. So kita akan expected kat sini, meaning kita akan dapat dia punya major resistance, iaitu inilah major resistance nya, dan kita tengok dah pun breakout major resistance. So secara teknikal pergerakannya cantik. Tapi sebelum ni kita tahu, sebelum ni kata dia berada di bawah support. Sebab apa tu? Expected support dia berada di kawasan inilah. So now tanpa ada buy di kawasan point zero, dia banyak sangat tu nak sebut ni. Okay, point 0 tu lah di 14 ni, 14 ataupun point, kata point anda sebut lah banyak ni, banyak berapa zero ni. So hanya 14. So di 14 dah sampai breakout tu expected sampai ke mana 1.6 adalah kawasan 45, 0 point something lah. Ada banyak zero tu 45. So expected dah pun sampai. So apa yang boleh berlaku, dia boleh berlaku rejection. So sebenarnya rejection akan berlaku rejection huge lah. Sebab apa? Dia meme coin, ataupun dia boleh lagi push untuk expected boleh sampai higher dalam 11 sen. Tapi kat meme coin ni apa-apa boleh berlaku. So make sure anda invest duit anda, duit yang anda expected boleh loss. Kalau anda cakap kalau nak senang kata sedikit, anda nak kata cuba nasib anda tadi macam di Shiba, di Dogecoin sebelum ni. So anda boleh cakap anda letaklah RM1,000. Anda kata, tapi make sure RM1,000 anda tu anda expected untuk loss. So sebaik saja anda beli RM1,000 tu, anda andaikan saja RM1,000 itu loss. Kalau ada rezeki anda, price tu sharp dengan naik atas macam berlaku di Shiba Inu, anda untung lah. Kalau tak, anda expected loss. So meaning tak kacau tu, anda perlu berani lah. Kalau anda nak aku kata untung banyak, untuk anda perlu high risk. So high risk, high return, low risk, low return. Zul more kepada low risk, bukan low risk. Zul akan more kepada medium risk, meaning Zul diversify. Zul aku kata bahagikan sama rata. Zul ada meme coin, Zul ada
medium coin, tu ada large coin. So meaning mana-mana apa yang berlaku, untuk long run tu akan still lagi berlaku profit. Cuma profit tu taklah kata hype naikkan industri, tapi untuk long run tu setiap kali sentiasa profit. So ini untuk di Dogecoin pula, baby Dogecoin, untuk yang tu boleh terangkan untuk anda lah. So untuk next kita akan pergi coin lain pula, kita akan pergi one each. So one each tak pasal, dua aspek dua ada chart dulu. Dulu pernah review sebab dulu ada request dua aspek dua pergi di Binance. So kita tengok ada chart dia tak. Okay, ada. So ini di one each. So mungkin yang request tu ni yang kata subscriber yang lama juga, subscriber yang sama. So ini one each ataupun yang lain tak masalah. So one each mencakap kita ada major resistance, major support. So whatever anda buy di kawasan good support antara $3 ke 1, okey, antara $2 ke $3. Sekiranya anda ada buy each di kawasan $2, $3, anda buy di good position, memang anda buy, boleh kata position ni anda boleh hold untuk more than 5 year ke atas. Anda orang kata memang good lah, anda memang cantik buy. So now dah break resistance. So break major resistance, kemudian apa yang berlaku kalau kita tengok 4 hours ni, dia break major resistance, kemudian berlaku drop. Kita sampai di 100%, kemudian drop balik ke atas. So kat sini untuk more confirmation untuk kita naik ke atas, kita perlu tunggu dia break up one more time. So break up one more time, barulah kita akan ada solid. Expected dia akan retest dan sampai mana, expected price must be first target, iaitu di 1.C, iaitu di price dalam $11. So kalau siapa buy di antara $2 ke $3, ini di $11 adalah good position untuk anda at least hanya bawa keluar modal. So bawa keluar modal, yang profit anda tinggalkan. Sekiranya ada huge rejection, kita boleh cari another major support yang macam ni. So seperti kalau naik ni, seperti support tu akan naik sikit. So seperti akan berlaku retest. So retest ni anda boleh entry balik anda punya modal untuk layan lagi, seperti pergi ke 4.2, iaitu dalam $27. So untuk siapa yang invest dalam each ni, anda perlu kajilah dia punya fundamental. Untuk fundamental ni tu ada juga, tapi enough untuk share. Orang kata tak baiklah kalau tu share. Sebab apa tu share pun dengan yang kata ilmu yang tu ada tu pun kata tak patutlah tu share. Sebab apa, takut nanti tu share kata info yang salah. Tapi untuk tu enough untuk tu. Tapi secara teknikal, ini yang lebih tahu teknikal apa yang berlaku. Pergerakan ni cantik, dah breakout resistance. Now kita hanya tunggu confirmation untuk breakout one more time sebelum kita ni. So anda boleh kata tahulah siapa ada buy kawasan tu, siapa nak buy one inch, ataupun anda mungkin nak re-entry. Sebenarnya untuk re-entry dalam one inch ini, anda tunggu dia break one more time, retest, kemudian anda boleh buy untuk expected target di $11. So kat sini kat mana expected kita ada major resistance di kawasan $6.5 dan 6.15. So break saja $65, retest expected good position untuk anda entry one each sekiranya anda invest dalam one each. Itu yang tu akan buat sekiranya tu nak buy one each. Tu tak buy sekarang, tu tunggu dulu confirmation. Tu confirmation barulah kita buy. Walaupun kita buy sedikit mahal, tapi at least kita ada confirmation untuk price itu betul-betul pergi ke $11. Kalau kita buy sekarang, kita still lagi kita ada confirmation, meaning expected price tu boleh drop more ke bawah. Meaning daripada buy kat sini, ada opportunity untuk buy one more time di kawasan $3. Boleh juga price tu drop more one time, and then baru breakout second time untuk naik atas. So dekat bukan good position buy, sini adalah good position buy, and then kalau anda dapat rezeki, anda boleh dapat bounce balik ke bawah ini. Tapi kata most likely nak tak berlaku lah. Tapi apa pun dalam market, apa pun boleh berlaku. So sebagai technical analysis, kita perlu cari good position untuk buy. Sama ada kita good position last support ataupun kita buy breakout. So itu saja dua position yang kita buy untuk investor. So itu one each. So boleh membantu. Kemudian kita akan pergi Bitcoin standard BT, dulu sama juga. Dulu tu ada buat quarter review tu BTC ST ke SCST CKBST, lupa dia punya BTC ST. okey, BTC ST. okey, tu ambil di Binance tu yang ni. Yes, sama. So untuk BTC ST, kat manakah price chart dia berada? So kita berada untuk ini yang kata sedikit macam kalah dulu, kita ada berada di bawah support. So ini candle tu berlaku gap yang drastik ni. Dia akan pergi ke chart lain tu, tengok.
BTST. Kita akan pergi di cuba yang ni, tengok data dia. So sama juga data main ni. Kalau akan tengok yang tadi lah, kita akan pergi yang tadi tu pula BTCST. Okay, yang ni yang tu chart sebelum ni. So untuk ini kita dah tahu low dia adalah sini, paling low, paling high, dan kita akan tarik, mana kita akan dapat kita punya major support. So major support lah kawasan ni, swing low to swing high. So untuk price sekarang berada di bawah support. So cakap bila berada di bawah last support, meaning dia ada something dengan punya fundamental yang salah lah. Tapi kalau anda nak buy juga price yang di bawah support ni, macam cakap, kita perlu tengok kat mana price tu consolidation dengan lama. So consolidation lama kita seperti dalam kawasan ni. So consider kalau nak anda invest, anda boleh invest kan ni. Tapi cakap lah anda invest, kalau invest bawah support ni, macam cakap tadi, sama juga macam di Dogecoin ni, expected anda masuk duit kat sini, anda perlu expected untuk duit tu masuk saja, expected terus duit tu loss. So kata investment anda tu adalah consider loss. Kata bukanlah loss apa, kata possibly duit tu akan kata buat sideways yang lama ataupun more drop ke bawah. Tapi kalau nak anda take risk, cakap high risk high return, kalau anda ambil high risk, make sure anda masuk kat sini. Dan jangan jangan expect anda boleh untung lah seminggu dulu lah. Kalau nak untung, maybe anda take more 5 year ataupun 1 year, depend on dia punya fundamental. Sebab apa, secara teknikal kita tengok chart dia, pergerakan ini ialah teknikal, kata fundamental dia ada problem. So siapa yang berlaku, dia berlaku huge gap. So cakap gap ni apa berlaku tu tak pasti apa yang berlaku sebenarnya, drop dengan drastic. So sekiranya anda buy sekarang, price tertinggi dia adalah di $500. So kalau anda invest untuk long term, untuk high risk, harga 38. So good position untuk buy sekarang ni, sebab apa, kita buat consolidation yang lama. So expected kalau buy sini, cuma anda perlu tunggulah untuk ini. So tak berani nak cakap expected ni 1 year. So more expected more 5 year lah, 5 year punya investment. Sebab cakap kalau anda masuk saja kawasan ni, expected anda punya modal itu loss. Sebenarnya untuk teknik ni, kita buy semua investment, kita expected untuk kalau anda buy yang kata technical dan macam ni, expected duit itu hilang lah. Ataupun ada masuk saja, dia expected saja, anggap saja duit itu loss. Now anda hold saja, tunggu saja. Kalau ada rezeki anda, price tu naik balik, so meaning anda buy memang good position, masuk balik support, barulah kita akan ada major resistance balik untuk breakout kita. At least all-time high kita di 59. Sekarang kita tak perlu fikir pada resistance, kita perlu fikir masuk dulu kembali ke dalam kawasan orange yang besar ni ataupun last support dia, untuk menandakan dia punya fundamental kembali pulih. Selagi mana price tu berada di bawah ini, meaning secara fundamental kita ada problem. Kalau tak percaya, anda boleh buat pembacaan tentang fundamental untuk Bitcoin ni, meaning expected tu ada, expected apa yang berlaku kat sini anda akan jumpa lah. Anda akan jumpa untuk current price, anda akan jumpa fundamental yang tak siap lah, untuk maybe ada something, maybe kena hack ke, maybe kena kena something lah, something maybe something yang secara fundamental tak bagus. Itu yang boleh cakapkan. So kalau tak ada, anda boleh kaji lah. So cakap technical analysis akan dia punya efek dia lah, efek fundamental. Apa yang berlaku technical ialah sebenarnya berlaku juga di fundamental. So secara chart tu pun dah tahu, secara chart tu tengok dia punya memang fundamental ada problem. Tapi cakap anda nak take return, now ialah good position untuk anda take a risk, high risk, untuk expected naik atas. So macam cakap, anda boleh buy, mungkin anda nak buy $1,000, masuk $1,000, hold saja untuk long term, more expected 5 year. Jangan expected untuk 1 week, 1 month, 1 year. Tu expected more 1 year lah, 1 tahun, 2 tahun kat atas. Tengok macam mana. Kalau ada rezeki anda, berlakulah macam Dogecoin ni, price tu balik ke 500. Itu yang tu expectedkan. Tu itu kan di RSI baru ni, RSI kat sini masih lagi berada di 50. So supposedly ada lagi possibility untuk naik atas ataupun kita drop more ke bawah, meaning kita akan drop lagi. Price ni akan buat consolidation more lagi ke atas. So cakap price yang berada di bawah support, dia akan buat consolidation yang lama lah untuk di kawasan. Expected untuk more than 1 year, more 1 year untuk berada di bawah ni. Selagi mana dia tak back untuk ke kita punya kawasan green zone. Bawah ni red zone, inilah green zone. Red zone anda buy di high risk, so high risk high return. So anda fikirkanlah macam mana nak buat, bergantung kepada last kali tu anda sediakan peluru dan punya senapang, picunya ke anda boleh trigger anda boleh tarik ni lah. Itu yang berdasarkan technical analysis. Kemudian last coin ada the Trust Wallet. Tu Trust Wallet token. Tu Trust Wallet token ni ada Binance. Tu dia akan tengok kat siapa tanya tu pun tak pernah buat, dan dia punya ni TWT USD, dua spell ada di Binance.
Alright, macam sama juga dia akan hanya buat technical analysis. So berdasarkan pergerakan chart dia hanya kata cantik juga. So kita akan pergi ke kita punya, dia akan tarik Fibo, swing low to swing high, dan kita akan pergi 4 hours untuk repair kita punya Fibo untuk expected make sure betul-betul high. Yes, kita betul-betul dapat high. Kemudian low juga kita expected kita betul-betul dapat low. So now kita boleh yang ni. And then now kita tahu dah, kita cari dia punya last support tu. Last support adalah kawasan 0.6, 0.7 ataupun golden packet. Tu golden packet untuk yang ni, untuk major support kita akan seperti ni, kita tukar kalau orange untuk menunjukkan itu adalah support. So ini adalah major support. Whatever price berada dalam kawasan bawah orange adalah good position untuk anda buy, ataupun orang kata bersama dah di green zone untuk anda buy untuk long term. And then sekiranya price to drop boy below, ini meaning fundamentalnya ada problem. So mana-mana point yang berlaku, itulah yang sepatutnya. So untuk sekarang kita expected dah berlaku untuk sini. So ini maknanya possibility untuk dia drop lagi ke bawah ni ada opportunity. So now sebelum ni kita perlu cari untuk last last resistance yang sebelum ni. So ini zone nampak yang ni maknanya swing high to swing low, and kita akan ada major resistance. So ini adalah major resistance sebelum ini. Untuk ini kita tengok price dah pun breakout major resistance dan price dah pun higher sikit. So tengok macam mana, higher lah 1.2. Now price kembali balik bawah. So untuk anda invest, so cakap kita beli dua, sama ada kita buy di kawasan green zone ataupun good zone, dia kata di last support, ataupun kita price di breakout. So untuk sekarang price dah pun breakout, apa ada buy good, now kita nak buy lagi, buy di retest. So now lah retest. So whatever price dalam kawasan ni antara 90 sen ke 90 sen dolar, dia akan zoom in lah. Zoom in senang nak sebut pun, kering mulut nak sebut. Okay, tu ni antara 90 sen dolar dan 1 dolar. Consider good position untuk anda entry. So kalau anda tertinggal buy kat sini, ini consider anda good entry. Tapi pun beware juga price tu boleh jatuh balik. Tapi pun tengok dia mau consolidation mana ni, meaning resistance yang sebelum ni menjadi good support, good base. So sepatutnya kalau buy kawasan ni good untuk long term. So now kita sepatutnya mencakap break saja major resistance, kita akan sepatutnya 1.6. Tu 1.6 dia ke mana? 1.6 dia untuk TWT ni berada di kawasan hampir 2 dolar. So kalau anda invest sekarang 1 dolar, $1,000 and sampai 2 dolar, meaning anda dah take the profit 100%. Meaning anda boleh keluar modal, dan kalau anda nak ride lagi market ke atas, anda boleh layan saja profit itu untuk meaning anda dah modal dah bawa keluar. So meaning dah, kalau price tu jatuh pun tak masalah, anda still lagi profit. Sebab apa? Kat sini anda dah bawa keluar modal. Tu untuk TWT. So hopefully dapat membantu anda untuk sebarang request. So guys, let's go. Untuk ni pertama kali kita kita continue di Ethereum. Bitcoin dah pergi, Ethereum dah pergi. So now tu nak pergi juga BNB. So BNB, apa yang berlaku di BNB sebenarnya? So yang ni maknanya Zo share button ni maknanya Zo share di Discord tu. Nanti Zo try open tu Discord untuk tunjukkan balik. So ini aku kata di BNB, apa yang berlaku BNB sekarang macam cakap. BNB Zo ada monitor satu trend line untuk expected confirmation pertama untuk kita ride ke atas. Tu untuk another confirmation kita perlu break inilah. So first kali apa yang tu tengok kat sini, kita tengok iaitu kita nak tengok dia breakout. So dia dah pun breakout trend line, dan dia berlaku retest. So ini yang kita nakkan berlaku. Kalau ikutkan sini, kalau kita tarik dia punya minor support, kalau ikutkan yang sebelum ni kita swing low to swing high, dan kita dapat dia punya retest. Betul-betul kita punya di minor support. Tu ini yang tu tunggukan di Bitcoin. Macam tu terang awal-awal tadi, kita perlu tunggu retest tu. Untuk retest ini adalah barulah good position untuk re-entry. Breakout, anda boleh breakout, tapi breakout pattern more kita tunggu kepada retest. Breakout kita tak buy breakout, kita more retest. So untuk breakout, retest, so ini consider minor retest, and then berlaku another, kita ada support dekat minor support. So expected ini lagu position di 440. Jika itu siapa buy kawasan ni, buy dia lagu position untuk naik atas. So untuk yang ni kita boleh monitor juga dia punya minor resistance untuk kuartal price target yang short term swing high to swing low. Kita akan dapat minor resistance kat kawasan ni. Minor resistance, break saja minor resistance ni, price must be adalah 1.6. So 1.6 kita akan expected sampai mana? 1.6 untuk ini kita akan expected price tu akan sampai di kawasan 550. So meaning price itu berada di dalam kawasan box di dalam kawasan box major resistance tu ini. So ini
masuk saja price dalam kawasan box ni, kita dah berada di major recent. Major recent ni kalau tu pergi daily lah, daily tu akan nampak lah. So ini untuk secara besarnya dekat inilah good position buy, major support, major resistance, break saja major resistance, kita apa akan berlaku dalam chart. Kita akan seperti 1.6 to 1.6 kita seperti di 984. Kemudian kita ada juga confirmation dah pun breakout kita punya couple handle. Untuk ini breakout kemudian akan seperti sampai mana? Seperti akan 1.2 lah berada di 820. So kita ada dua target. So untuk BNB akan sampai juga di 820 dan give potential kita seperti sampai 984 di 1.6 price by big. So untuk 1.6 ni kita perlu confirmation untuk betul-betul breakout kita punya major support. So major support ni aku rasa seperti di 858. So itu yang tu expectkan boleh berlaku dalam BNB. So untuk long run memang good untuk anda buy untuk siapa Binance. So, untuk sekarang ni dah ketinggalan buy. So anda nak buy juga di Binance ni, anda perlu tunggu another confirmation. Siapa yang nak buy kat kawasan ni, good position buy, hold saja untuk anda take profit at least kawasan juga tadi, at least 5.5 ataupun anda bawa keluar modal yang profit anda tinggalkan. Kemudian anda nak reinvest balik, anda boleh reinvest, iaitu tunggu dia breakout major resistance yang ni, breakout anda boleh buy first breakout, and then kalau ada naik lagi kemudian ada retest, anda ada second buy untuk anda expected untuk right market tu pergi ke 1.6 iaitu di 984 dolar. Itu yang tu nampakkan di Binance. So good senang, itu dah tunjukkan kat mana position buy. Cakap anda boleh buy, anda boleh gunakan tu punya technical analysis sebagai rujukan anda, kemudian anda buat juga rujukan anda sendiri, kemudian anda boleh buat keputusan sama anda nak buy ataupun tidak, sama ada nak anda yakin dengan tu punya technical ataupun tidak. So guys, rasa mungkin itu saja untuk pagi ni. Sebab banyak agak di. So apa yang penting adalah di Bitcoin, Ethereum, BNB, kemudian lain-lain coin. Sekejap tuan tengok sikit ada kat lain coin. Okay, tu nak tengok di Koti kak. So Koti, apa yang berlaku Koti? Koti dah berlaku rebound. So sama di Koti ni cakap. Koti ni tu ada satu pattern iaitu wedge. So expected breakout wedge ni kita dah breakout, kemudian berlaku retest sedikit harsh lah. Retest kita sedikit hardcore, retest sampai bawah ni. Apa yang berlaku cakaplah kita ada berlaku flash crash di Bitcoin. Cakaplah bila Bitcoin drop, semua drop, tapi apa yang penting drop kemudian price tu buat reaction naik, terus naik ke atas. So untuk di Koti, Zo expected Zo dalam profit sebab apa price tu berada di atas tu punya kata atas tu punya average market tu di 56 dolar. So ingat itu ada yang subscriber Zul lagi cantik dia punya buy, dia follow Zul, dia buy 1k, dia pun buy 1k juga, tapi dia buy di kawasan 47 dolar. Betul-betul kawasan ni cakap whatever price jatuh kawasan ni, good position to buy, dia buy, and then now dia memang profit lah. Meaning dia profit Zul, dia profit lagi banyak daripada Zul. So untuk profit Zul current adalah profit Zul untuk di Koti. So nak tengok Koti excited juga sebab Koti dah berada di atas leverage. Meaning tu nak tengok dia punya portfolio. Ini tu punya current portfolio 10.6k USD. So tu invest dalam 8k je. So now untung dalam 2k, hampir 3k lah untung bersih. Kemudian untuk Koti, alright, tu sepatut Koti. So Koti sekarang ni kata baru je backup. Untuk Koti tu ada 1000 coin. So invest now ada profit dalam profit 32 lah. Untuk Shiba Inu cakap, Shiba Inu tu ada 500 ke. Shiba Inu tu tak buy banyak tu. Tu aja buy dalam 30 below 40 dolar je tu buy. Dan tu dah jual pun tu punya, tu ada juta itu. Tu jual 500. Now kata yang ada ni semua profit je tu dah. Tu cakap lah Shiba Inu tu tak buy banyak. Tapi kalau cakap lah Shiba Inu macam meme coin, memang tu tak layan sangat meme coin ni. Tu akan invest juga, tapi cakap tu akan invest below dan 100 dolar je. Cakap tu ambil low risk, low return. Kalau anda yang ambil high risk, so high return. Kalau anda dapat, tahniah untuk anda. Kata satu kejayaan untuk anda, satu rezeki untuk anda. Bagi Zul tak minat lah layan dengan meme coin. Zul mau layan kepada kata long run punya coin. So more safe untuk investment. Jika investment kita ni duit, kita expected kita tak nak loss. Yes, maybe yes kita dah expected untuk duit kita masuk tu loss, tapi kita akan cuba sedaya upaya untuk bertahankan kita punya modal. Siapa nak hilang duit dalam invest? So itu yang tu buat Zul more buy untuk long run. Untuk meme coin ni Zul buy juga, tapi Zul more sikit je expected ambil modal at least
less than 1% lah. Tu tak akan invest more than 2% untuk meme coin tu punya total portfolio. So kalau tu portfolio tu more tinggi, meaning 2% tu lagi banyak lah. Untuk itu Zubai hanya dalam below 1 dalam $40 je dah profit tu juga. So kalau siapa yang ambil more high risk, anda tahniah untuk anda untuk more untung banyak. Tapi cakap meme coin, anda perlu berhati, jangan hold untuk long term. So untuk kuarti kat sini, kat manakah price target? So first target kita akan berada kawasan ni, iaitu yang selalu tu ambil ialah 0.65. Kemudian kita akan expect lagi untuk cara buku, kita akan expect sampai 1.2 di 78. Kemudian mencakap untuk di kuarti ni, mencakap kita dah break major resistance, iaitu ini kalau bukan kalau daily kita nampak di sini lah. So daily dah pun break major resistance expected 1.6 must be 1.6, dia berada di 88 sen. Itu yang tu targetkan 80%. Kemudian kita akan layan lagi untuk ke atas, bergantung kepada performance. Tu cakap so expected sampai tunggu bulan 12 tengok macam mana. Hopefully bulan 12 dia akan more ke atas, ataupun expected kalau mencakap kalau Cardano melakukan kenaikan drastik pergi ke $7, tu expected Coty juga boleh follow at least Coty sampai di $2. Kat situ adalah good position untuk take modal dan tu akan ambil juga profit. Tu di Coty. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. So hopefully dapat membantu anda. Tu saya jumpa lagi besok untuk review. So malam ni mencakap malam ni tak ada review, tapi tu seperti tu akan pergi balik kerja nanti, tu akan buka lah Discord. Kemudian kita kalau ada tanya tu dah. So ini Discord malam, tu ada share lah. Banyak juga tu share malam. Kat sini pasal Omi, tu ada share pasal Omi. Siapa nak tahu pasal Omi, tu ada Omi 10,000. Tu seperti tu nak tambah lagi Omi ni disebabkan aku kata news ini sebenarnya. Tu seperti tu nak tambah lagi 40,000 coin. Tu ada dah 10,000 coin. Tu seperti nak tambah lagi 40,000 coin untuk long term. Kemudian tu adalah share. Ini untuk apa ni? Untuk di Ethereum, tu ada chain di aku kata BTC. Tu ini yang tu share lah tengok. So hopefully ini membantu anda. Siapa nak join, make sure anda join dia punya support channel tu dengan join membership. Kemudian anda cari membership tu di dalam Discord link, di dalam dia punya membership membership ruang lah di dalam tu punya di dalam YouTube channel. So guys, itu aja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan lain. So agak panjang video ni sebab apa sebab apa tak ada malam ni. So Zul sepatutnya kena buat panjang sikit lah untuk anda tengok untuk review dan secara keseluruhan lain. So apapun, secara keseluruhan kita ada good pump untuk elite bulan expected bulan 11. So untuk hari Sabtu Ahad ni expected sedikit dropping. So be normal, jangan panik. So apapun nanti kita tengok macam mana expected boleh drop lagi sampai 60k. So drop lagi sikit last untuk buy, untuk naik ke atas. So guys, itu aja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan lain. Hopefully membantu anda. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.